apakah persediaan ibu bapa dari segi faktor kewangan pula? Okey. Yang ini saya nak tanya dengan Cikgu Fazli kot, mungkin sesuai. Keperluan ni maksudnya kewangan ni keperluan perbelanjaan, keperluan perkakasan seperti laptop ke, internet ke, ataupun berkenaan mungkin juga ni Cikgu boleh bagi nasihat sikit tentang alternatif pembiayaan yang ada. Mungkin. Okey, sila. Baik, terima kasih kepada tuan moderator kita. Kita dah masuk sesi kedua. Sebelum saya menjawab, saya nak seru kepada penonton yang ada secara live sekarang. Tolong share. Kerana petang ni ilmu sangat besar. Saya sendiri dapat banyak sangat ilmu. Contoh daripada Dr. Ruslim tadi bagi tahu bahawa tahun ni sangat berbeza formatnya. Dulu melalui satu platform saja, sekarang ni kalau untuk UPU lah, IPG lah, di JPA lah, marah lah. Jadi parent kena alert. Dan parent yang ada anak form 5 tahun ni pun kemungkinan juga format yang sama tahun depan atau mungkin berubah. Jadi ini satu ilmu yang sangat bagus. Jadi perlu share je ke grup apa-apa, grup masak apa hari ini ke, bertukang apa ke, grup kutu Nokza ke, tak kisah. Orang perempuan ni dia banyak grup dia. Grup gelang emas lah, apalah, macam-macam lah. Kalau lelaki tu grup poligami ke, tak ada kan. Ini tak ada, kita semua single. Tapi nak bagi tahu kita kongsi kemungkinan orang lain dapat manfaat. Sayang sangat diskusi yang santai ilmiah macam ini terbiar tanpa banyak engagement, rugi. Dan kalian juga akan dibuka sesi soal jawab nanti. Nak tanya apa, insya-Allah ramai doktor-doktor sini. Saya tukang tonton je lah. Sebabnya kebanyakan saya rasa pertanyaan lebih kepada peringkat IPT di mana kita ada dekan di sini, doktor-doktor pensyarahnya daripada JPK sekali, Dr. Zul kita. Jadi tolong share dulu. Yang tak sempat tonton petang ni boleh tonton malam ke esok ke kan. Okey. Jadi untuk teruskan kepada persoalan daripada Dr. Izwan tadi bertanya tentang kos, faktor kewangan. Yes. Bila sebut faktor kewangan, ini antara yang menjadi beban terutamanya dalam pandemik COVID-19 sekarang. Ramai orang terkesan dari segi pendapatannya, dibuang kerja dengan hutang banyaknya, dengan sewa nak kena bayar, bisnes tak boleh berjalannya. Lagi tertekan, lagi menekan, dan kewangan kos untuk belajar di IPT tidak murah. Yuran setiap semesternya ada keperluan seperti keperluan asas. Laptop itu boleh dikatakan kewajipan. Printer pun hampir wajib. Sebabnya banyak assignment nak kena hantar. Dengan line internet nak kena cantik. Bahkan ada orang sampai sanggup pasang Unify di rumah kerana anak sedang belajar. Menandakan kos itu memang meningkatlah. Kos memandangkan zaman sekarang pula makin lama makin tinggi taraf hidup kita, makin tinggi ekonomi yang perlu kita gunakan. Jadi bila disebut tentang faktor kewangan, inilah yang ramai orang terkedu. Bahkan pernah saya terbaca waktu ni untuk sambung belajar. Anak mereka di tahun 6 nak sambung belajar di SBP, MRSM ataupun sekolah-sekolah elit. Ramai ibu bapa menolak kerana bila tengok yuran PIBG dia berapa, yuran kemasukan, seragamnya, kasutnya, dia ada spek-spek tertentu yang memerlukan kos hingga RM2,000-3,000. Orang menolak kerana aku tidak mampu. Sama juga situasi bila nak masuk ke IPT, ada orang beranggapan, ini ada sedikit kesilapan, salah faham yang orang tidak maklum. Jadi petang ni kita dapat tahu. Ada orang kata, alamak, nak masuk universiti ni mahal kosnya. Kalau zaman dulu-dulu, kalau ikut kisah-kisah dulu yang diceritakan oleh generasi-generasi dahulu, mak ayah gadai tanah untuk anak masuk universiti. Jual lembu, gadai gelang emas. Itu situasi zaman 60-an, 70-an dulu. 50-an dulu. Memang begitu caranya. Tapi di zaman sekarang, alhamdulillahnya kita banyak kemudahan. Antara yang paling besar adalah PTPTN. PTPTN ni hampir semua orang layak memohon. PTPTN. Ini antara laluan, antara insentif kerajaan yang sediakan agar rakyat Malaysia boleh sambung pelajaran ke peringkat yang tertinggi. Kita ada PTPTN. Namun sekarang ni kalau tak silap saya, PTPTN mensyaratkan sekurang-kurangnya ibu bapa ada tabungan dengan SSPN. Anak di sekolah rendah, sekolah menengah, tabunglah RM50 dulu, tak apa dah. Tak semestinya tetap secara bulanan, tapi ada buka akaun baru melayakkan untuk mohon PTPTN. Jadi tolong sangat-sangat cakna tentang insentif-insentif kerjaan ini untuk bantu kita, untuk bantu anak-anak kita nanti. Ini antara yang utama dah. Dan yang swasta pun ada yang tidak dapat bantuan kalau ibu bapa dia orang berada yang mampu biayai, mereka biayai dengan pembiayaan
persendirian. Namun untuk mereka yang asnaf, saya baru berhubung semalam, saya berhubung dengan Pak Ustaz Firdaus, pegawai zakat Selangor. Saya juga berhubung dengan Ustaz Ishak, Baitul Mal Kuala Lumpur. Saya tanya, kata Ustaz, bagaimana kalau pelajar yang mahu mohon ke universiti dan mereka tak ada duit? Ada bantuan tak daripada zakat dan Baitul Mal? Dia kata, cikgu, sebenarnya zakat dan Baitul Mal, hampir semua zakat di seluruh Malaysia ada dana untuk pembiayaan pembelajaran bagi golongan asnaf. Contohnya di Selangor diutamakan kepada penduduk Selangor lah, penduduk luar tak boleh lah. Penduduk Selangor, rakyat Selangor boleh biayai dengan syarat pemohon itu bermaksudin di Selangor. Dia ada beberapa bantuan. Ada bantuan one off, ada bantuan berterusan. Bantuan one off ni sebelum masuk universiti, kalau di zakat Selangor sebelum masuk universiti kita mohon, zakat Selangor akan berhubung dengan HEM di universiti. Dia akan bayar direct kepada universiti. Kalau Baitul Mal, dia akan bagi one off 500 hingga RM2,000 bergantung. Kalau one off antara 500 hingga RM2,000 bergantung kos, yuran dan sebagainya lah sebelum masuk universiti. Itu one off. One off ini boleh memohon diutamakan kepada asnaf, namun sekiranya kita terdesak, terkesan dengan pandemik COVID, kereta kena tarik dan sebagainya, tapi kita tidak tergolong dalam golongan asnaf, ada golongan fisabilillah dipanggil. Ada golongan asnaf fisabilillah yang asnaf pada masa tu je, dan di waktu-waktu tu dia bantu waktu tu je. Jadi kemungkinan ini ada untuk kita dapat. Dan bantuan berterusan, saya seronok dengan bantuan berterusan. Saya tanya, Ustaz, bantuan berterusan ni macam mana? Dia kata dia akan bagi setiap tahun. Contohnya kalau ada pembelajaran 3 tahun ke 4 tahun pelajaran nak habis, setiap tahun akan dapat bantuan berterusan di samping. Ada pula di samping jika ada keperluan lain, contohnya memerlukan laptop ke apa, dia tak bagi perkakasan tau, tapi boleh buat permohonan baru dan akan dipertimbangkan. Ini satu benda yang kita kena ambil syakna. Kita kena ambil tahu ibu bapa kat kampung yang orang-orang susah, terutamanya orang-orang susah, pendapatan makin merosot dan sebagainya, jangan kata aku tak boleh masukkan anakku universiti kerana aku tidak mampu. Kita ada banyak pilihan, banyak laluan, dan mengikut zakat Selangor, satu lagi dia kata ada IPTA dan IPTS terpilih. IPTA, IPTS terpilih merupakan ejen zakat. Mereka collect zakat di universiti mereka. Dan unit tersebut itu membantu pelajar secara direct tanpa perlu melalui zakat Baitul Mal dan sebagainya. Jadi tolong kena ambil tahu, bertanya khabar dengan pusat zakat negeri masing-masing, bertanya khabar dengan universiti yang bakal anak kita masuki. InsyaAllah sangat banyak kemudahan, sangat banyak bantuan yang boleh kita beri. Terima kasih maklumat yang menarik satu pencerahan tentang zakat dan Baitul Mal ni. Jadi maknanya tak ada alasan lagi lah, okey, untuk sambung belajar. Mungkin